Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik yang berada di rumah? Okey, hari ini Ustaz akan mengajarkan satu subjek, itu subjek fiqh untuk tahun 6, iaitu tajuk zakat. Okey, kita lihat satu persatu apa yang kita akan belajar hari ini, iaitu yang pertama ialah pengertian zakat, hukum zakat, bahagian zakat, pengertian zakat fitrah, syarat wajib zakat fitrah, dan bahan dan sukatan, hukum dan waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apakah pengertian zakat? Okey, kita pun memang sedia maklum bahawa zakat ini adalah salah satu daripada rukun Islam. Jadi kita kena tahu apa intipati yang ada di dalam zakat ini. Okey, yang pertama iaitu ialah pengertian zakat. Apa pengertian zakat? Kita tengok satu persatu iaitu dari segi bahasa dan istilah. Yang pertama iaitu dari segi bahasa iaitu bersih atau subur. Ya, maksudnya bila kita berzakat, kita akan membersihkan harta kita itu. Dari segi istilah ialah mengeluarkan harta tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Nampak kat sini macam agak kurang faham. Tak apa, kita tengok satu persatu iaitu mengeluarkan harta kita. Kita mengeluarkan harta kita yang sebahagiannya itu kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya. Tetapi mestilah ada dengan syarat-syarat dia yang tertentu. Okey. Apakah hukum zakat? Ya, apakah hukum zakat? Hukum zakat ialah fardu ain. Bila mana dimaksudkan dengan fardu ain ialah mesti wajib ke atas semua umat Islam, iaitu yang cukup syarat-syaratnya. Dia mestilah ada syaratnya, kena macam mana dia boleh jadi wajib. Adakah anda dah disudahkan untuk diwajibkan untuk berzakat? Jadi kita akan tengok satu persatu bagaimana yang dikatakan fardu ain kepada semua umat Islam yang ada cukup syarat-syaratnya. Zakat akan terbahagi kepada dua, iaitu zakat fitrah dan juga zakat harta. Ya, okey. Senang saja, kita selalu dengar zakat ni pada waktu bila? Mestilah pada waktu hari raya. Ya, sangat-sangat betul. Tapi zakat ini bukan hanya pada zakat fitrah saja, tapi akan berlaku juga untuk zakat harta. Sekiranya kita ada harta ataupun ada melebihi sukatan ataupun apa yang telah ditetapkan, kita kena mengeluarkan zakat. Seterusnya, pengertian zakat fitrah. Kita tengok selepas kita dah tahu apa arti zakat, apa hukum zakat dan bahagian ni zakat macam mana, kita tengok satu persatu iaitu zakat fitrah. Apakah pengertian zakat fitrah? Zakat fitrah ialah kadar harta tertentu yang wajib kita keluarkan dengan syarat-syarat dan waktu tertentu ke atas setiap mukallaf dan orang yang di bawah tanggungannya. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan mukallaf? Mukallaf ini ialah manusia yang sempurna yang boleh membezakan baik dan juga yang buruk. Nampak kat sini, zakat fitrah ini ialah sebahagian kadar harta tertentu yang kita wajib kita keluarkan dengan ada syarat-syaratnya yang tersendiri dan waktunya yang tersendiri ke atas semua umat Islam yang berakal, yang boleh membezakan baik dengan buruk, iaitu dan juga orang-orang yang di bawah tanggungannya. Contohnya apa yang kita boleh berikan ialah kebiasaannya pada bulan Ramadan, ayah kita memang akan mengeluarkan dan juga membayar zakat fitrah kepada contohnya amil. Maksud amil ini orang yang pemungut zakat. Kat situ selalunya mungkin di bahagian di bahagian masjid ataupun surau ataupun di tempat-tempat yang menyediakan untuk membayar zakat fitrah. Kenapa kita kena membayar zakat fitrah? Kita akan go through satu-satu. Seterusnya, syarat wajib zakat fitrah. Ya, syarat wajib zakat fitrah terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama mestilah Islam. Adakah anda seorang Islam? Ya, kita memang adalah seorang Islam, jadi kita wajib membayar zakat fitrah. Yang kedua adalah merdeka. Maksud merdeka di sini ialah bebas. Maksudnya dia bukan hamba. Yang ketiga, mempunyai harta melebihi keperluan harian. Maksudnya kalau macam orang miskin, orang fakir tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Tetapi sekiranya kita ada harta yang melebihi daripada keperluan harian. Contoh keperluan harian kita apa? Kita dapat makan dengan secukupnya, kita dapat memakai pakaian yang baik, dan juga kita ada tempat tinggal. Dan sekarang ini ada keperluan harian, iaitu kita ada telekomunikasi, iaitu telefon. Anda sendiri ada telefon di rumah? Ya, saya tahu anda semua mesti ada telefon di rumah. Okey. Yang keempat,
hidup pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Maksudnya pada akhir Ramadan pada 30 ataupun 29 Ramadan dan awal Syawal. Awal Syawal ni iaitu pada awal-awal satu hari bulan, satu Syawal ataupun dua Syawal. Itu dikatakan awal Syawal. Okey. Seterusnya ialah bahan dan sukatan. Bagaimana kita nak menentukan zakat fitrah ni, kita nak membayarkan dari segi yang bagaimana? Ini adalah salah satu dia punya bahan ataupun sukatan dia tersendiri. Yang pertama iaitu ialah bahannya ialah satu gantang makanan asasi ataupun nilai mata wang. Selalunya ayah kita ataupun orang yang kita selalu nampak membayar zakat ni mesti kebanyakannya menggunakan nilai mata wang. Tetapi ada cara-cara yang lain. Tapi kebiasaan kita terus membayar sahaja. Okey, apa bahan-bahan dia? Kita tengok satu persatu, iaitu kurma, beras, jagung, tin, bali, oat, zaitun, gandum, anggur dan juga kekacang. Okey, ini semua ini adalah bahan-bahan ataupun sukatan yang kita boleh kita boleh berikan untuk membayar zakat fitrah. Contohnya kalau macam kita tak nak memberi secara nilai mata wang, tapi kita boleh berikan adalah bahan-bahannya inilah. Okay, kalau kita nampak kita ada kurma dekat rumah, kalau kita boleh berikan dengan satu gantang makanan asasi. Satu gantang tu bagaimana kita nak mengira? Tanyalah ibu bapa anda. Okey. Seterusnya iaitu hukum mengeluarkan zakat fitrah. Okey, hukum mengeluarkan zakat fitrah terbahaginya kepada 5 perkara, iaitu wajib, afdal, harus, makruh dan juga haram. Bila waktu wajibnya kita nak melaksanakan dan membayar zakat fitrah ini? Mulai terbenam matahari pada hari akhir bulan Ramadan. Start sahaja kita dah nak maghrib. Terbenam matahari maksudnya pada waktu maghrib hari akhir Ramadan, contohnya 29 Ramadan ataupun 30 Ramadan pada tahun itu. Akhir sahaja kita puasa, itu adalah waktu-waktu memang wajib kita kena membayar zakat fitrah. Okey. Yang kedua, afdal. Maksud afdal ni adalah lebih baik, iaitu selepas solat subuh sebelum mengerjakan solat sunat hari raya. Kita sembahyang sunat hari raya pada waktu bila? Pada waktu pagi selepas subuh, betul? Okey, maksudnya selepas subuh lebih kurang dalam pukul 8, pukul 9, betul tak? Okey, jadi macam tu waktu yang memang sangat-sangat cantik, iaitu selepas solat subuh sampailah sebelum solat hari raya. Kan orang tengah sebelum kita solat hari raya itu kita ada takbir kan? Okey, sebelum solat hari raya itu. Okey, itu adalah waktu yang sangat-sangat baik, sangat-sangat afdal untuk membayar zakat fitrah. Seterusnya iaitu harus. Harus ialah sepanjang bulan Ramadan. Maksudnya tiada masalah. Boleh sahaja sepanjang bulan Ramadan tu, daripada start satu Ramadan sampailah 30 Ramadan, ia ialah harus. Tak ada masalah kita nak membayar zakat fitrah. Dan seterusnya iaitu makruh. Makruh ialah selepas solat sunat hari raya. Maksudnya ialah kita memang tak sedar, kita terlupa nak membayar zakat fitrah. Lepas tu tiba-tiba kita masa time solat, lepas solat kita baru teringat, alamak tak bayar zakat lagi. Pergi bayar zakat dengan segera, kerana ini adalah waktu-waktu yang kita sepatutnya tidak perlu untuk membayar, tidak perlu untuk menunaikan. Tetapi kalau dah terlupa sangat, laksanakan. Tetapi dia punya hukumnya adalah makruh. Saya ingatkan sekali lagi, makruh ini adalah perkara-perkara yang agak dibenci oleh Rasulullah SAW, tetapi dia tidak jatuh kepada haram. Tapi sekiranya kita tinggalkan dia, kita akan dapat pahala. Dan seterusnya iaitu haram. Apa maksudkan haram? Maksudnya memang kita jangan buat, jangan di perkara-perkara yang dilarang. Apakah yang waktu yang haram ni? Itu selepas terbenam matahari 1 Syawal. Maksudnya apa? Lepas sahaja maghrib hari raya pertama tu, dah tak boleh dah untuk membayar zakat fitrah. Sebab apa? Itu adalah waktu yang diharamkan. Waktunya kita dah bagi tempoh sepanjang bulan Ramadan, sampailah kita bagi dah emergency punya waktu, sampailah sebelum
waktu maghrib, iaitu terbenam matahari itu sebelum waktu maghrib 1 Syawal. Itu yang paling kita kena kendaki. Okey, dan seterusnya itu saja untuk hari ini. Cuba kita tanya, cuba kita tanya pada diri kita, ataupun cuba kita tanya dengan ahli keluarga kita, ayah kita ke, ibu kita ke. Okey, salah satunya ialah yang pertama, zakat terbahagi kepada berapa? Cuba tanyakan diri anda, cuba tanya kepada ibu bapa anda ataupun ahli keluarga anda. Zakat terbahagi kepada berapa? Sebutkan bahagiannya. Okey, zakat terbahagi kepada berapa? Iaitu 2. Apa dia yang 2 itu? Zakat fitrah dan juga zakat harta. Yang kedua, apakah syarat wajib zakat fitrah? Ya, syarat wajib zakat fitrah ialah yang pertama adalah Islam. Yang kedua merdeka. Yang tiga melebihi melebihi keperluan harian. Dan yang keempat mestilah hidup pada akhir Ramadan hingga awal Syawal. Ustaz pun kadang-kadang ingat lupa kan, tapi cubalah tanya kan. Yang ketiga, selain daripada mata wang, iaitu selain daripada duit, apa yang kita boleh ganti untuk zakat fitrah? Sebutkan 5 yang tadi tu. Kalau kita kalau selain daripada nilai mata wang tu, kita boleh gantikan dengan apa untuk bayar zakat fitrah? Ingat, apa yang pertama? Iaitu kurma, bali, gandum, kekacang, anggur, buah tin dan sebagainya. Ustaz dah lupa dah. Jadi tengok balik semula dengan video ini. Okey, dan seterusnya iaitu yang keempat, bilakah waktu yang diharamkan untuk membayar zakat fitrah? Bila tadi? Ustaz baru sebut tadi. Bila waktu yang diharamkan zakat fitrah? Iaitu pada waktu selepas terbenam matahari 1 Syawal. Maksudnya lepas maghrib 1 Syawal. Okey, itu saja untuk hari ini. Ustaz dapat simpulkan. Mungkin ada banyak, mungkin Ustaz laju sedikit, tetapi Ustaz, video ini kita boleh ulang-ulang dan cubalah jadikan ia sebagai satu rutin harian ibadah kita. Itu saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.